وعلى آله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Salman yang bersama dengan kita pada malam ini, dan kepada semua sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kuliah tauhid kita yang kita tunda beberapa kali untuk kita sama-sama menghayati perjuangan saudara-saudara Islam kita di Palestin. Jadi hari ini kita akan meneruskan semula kuliah tauhid kita. Alhamdulillah hari ini ramai jugalah sahabat-sahabat Ustaz dapat bersama-sama dengan kita, dan tak silap saya Ustaz, pada akhir sekali pengajian kita, kita berhenti pada muka surat 106 Betul, betul, pada betul, betul. kaedah ulama Islam mengetahui sesuatu. Pada yang zon, tak silap saya lah kalau ikut yang saya tanda lah. Jadi kalau betul, saya tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta sahla. Terima kasih pada Dr. Marina dan semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat kita sama-sama bertemu di alam maya untuk kita sama-sama um, mengulang kaji ataupun kita sama-sama menyambung kuliah akidah yang telah kita mulakan beberapa bulan yang lalu. Cumanya oleh kerana kita telah lama tinggalkan kuliah kita ni, kita beberapa kuliah yang lalu, dalam 2 kuliah yang lalu kita telah bincangkan berkaitan dengan isu sejarah Bani Israel dan apa nama ni, dan kita pun telah tinggalkan lama, maka saya kira saya ulang sikit lah. Saya ulang sikit sebelum kita sambung muka surat 106 ini dalam bab ataupun dalam poin 2.0 kaedah ulama Islam dalam mengetahui sesuatu perkara. Jadi pasal kalau boleh kita undur sikit belakang, undur muka surat 100-101, iaitulah sumber-sumber ilmu dalam akidah Islamiah. Itu adalah tajuk besar dia. Sumber-sumber ilmu dalam akidah Islamiah. Baik, sebelum tu saya nak jelaskan bahawa kenapa dalam Islam ni penting kita mengenal pasti sumber-sumber ilmu, sebab bila mana kita bincangkan tentang akidah, akidah ni merupakan pegangan kita. Akidah merupakan pegangan kita, dan pastilah apabila kita kita berpegang dengan satu-satu perkara yang kita i'tiqadkan, maka pastilah perkara tersebut adalah daripada sumber yang sahih. Sumber yang sahih, sumber yang tepat. Sebab itulah para ulama dalam Islam ni mereka bincangkan tentang sumber-sumber ilmu. Sebab kita nak ilmu itulah yang akan kita faham dan kita akan pegang dan kita akan pasakkan dalam diri kita. Jadi pastinya sumber itu adalah sumber yang tepat dan sumber yang sahih. Saya ambil contoh bila sebahagian daripada sahabat-sahabat yang hadir adalah pengamal perubatan. Jadi bila mana belajar ilmu perubatan ni, mestilah ada sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber yang tepat. Sebab kalau sumber yang dipelajari itu bukanlah ilmu yang sahih, sumber ilmu itu adalah ilmu yang tidak tepat, maka dia akan menghasilkan natijah yang tidak tepat. Dan natijahnya adalah akan membahayakan nyawa pesakit. Contoh, bila mana nak mengenal pasti simptom sesuatu penyakit, maka pastilah diketahui daripada sumber yang benar. Dan nak tahu apakah dia ubat kepada penyakit tertentu, maka mestilah diketahui daripada sumber yang benar. Sumber itu boleh jadi dalam bentuk eksperimen, dalam bentuk pemberitahuan daripada turun-temurun, maka itulah yang akan jadi pegangan apabila kita melaksanakan rawatan terhadap orang lain. Itu dalam konteks seorang pengamal perubatan. Okey. Apatah lagi apabila kita ni nak beramal untuk kehidupan kita di hari akhirat. Jadi kalau kita beramal dengan ilmu yang betul, maka kita akan dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan iman kita adalah iman yang sahih. Tapi kalau kita ni beramal dalam keadaan yang tidak tepat, maka kita
akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita bawa iman yang fasik. Jadi kita rupa-rupanya kan, kita ingat kita ni dah beriman dah, rupa-rupanya kita salah. Kita salah dalam kita memahami Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita salah dalam kita nak tata cara kita ni beribadah, salah. Dan sebab tu dalam Islam ni penting dibincangkan tentang sumber-sumber ilmu. Baik. Saya ulang sikit-sikit je lah, saya tak pergi pada detail semua sahabat-sahabat. Perbezaan antara alam ghaib dengan alam yang nyata. Alam ghaib, alam yang nyata. Jadi kita dah bincangkan sebelum ni bahawa kita dekat dunia ni, kita ada alam yang nyata, alam kita nampak. Yang kita nampak lah. Dan ada alam yang ghaib. Alam yang kita nampak ni, kita nampak pokok-pokok, kan? Kita nampak manusia, kita nampak dengan mata kasar kita. Mata kasar kita yang kita lihat, maka itulah kita dipanggil sebagai alam alam yang syahadah. Alam yang kita nampak, alam yang syahadah. Baik. Kemudian alam yang nyata syahadah tu maknanya adalah alam yang nyata. Kemudian ada alam yang ghaib. Alam ghaib ni alam yang kita tak nampak. Alam yang kita tak nampak. Maka alam kita tak nampak tu kita tidak ada cara mengetahuinya melainkan dengan jalan wahyu. Contohnya tentang roh. Roh kita tak nampak. Kita tahu roh tu ada tapi kita tak nampak dekat mana ada. Roh tu ada dekat mana? Kawasan mana? Roh tu bentuknya macam mana? Panjang ke pendek ke? Roh tu adakah dia berjisim? Dia ada apa? Warnanya apa? Kita tak tahu kan? Jadi cara untuk kita tahu ni hanyalah melalui wahyu, melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saintis pun mungkin tak dapat nak buktikan kewujudan roh. Roh tu macam mana, bentuknya macam mana. Yang pastinya perkara tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beriman dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya langkah kepada muka surat 15, mengenal alam ghaib dan alam nyata. Cara mengenal alam ghaib yang sebenar-benarnya adalah hanya melalui wahyu ilahi yang dibawa oleh para rasul alaihi salam yang sampai kepada manusia melalui pemberitahuan yang benar oleh kumpulan manusia yang ramai dan meyakinkan. Namun demikian ada juga manusia yang dapat mengenali sedikit daripadanya, sedikit daripada ilmu ghaib atau alam ghaib melalui penelitian, pemikiran dan juga logik akal. Ya, saya ambil contoh mudahlah. Roh ni merupakan ataupun kita kata apa? Ataupun kita kata ialah roh kan, roh. Roh ni merupakan perkara yang ghaib, kan? Jadi hanya kita boleh tahu melalui wahyu. Tapi kalaulah katakan tidak ada nabi yang diutuskan, tapi manusia ni dia akan berfikir. Manusia berfikir dan dia pasti akan tertanya-tanya kenapa orang satu masa dia akan mati. Satu masa dia akan mati. Satu masa dia tak akan bergerak, dia tak akan bernafas. Jadi artinya anggota badannya itu digerakkan oleh sesuatu. Sesuatu tu namanya adalah roh. Sama juga dengan perkara lain termasuklah tentang hakikat syurga dan neraka kan. Kalau kita tidak ada nabi yang diutuskan kepada kita, kita tidak tahu tentang syurga dan neraka. Tapi pastinya akal manusia itu akan berfikir dan mengatakan bahawa tak mungkin manusia ini kehidupannya berakhir di dunia sahaja. Sebab apa? Sebab manusia itu dekat dunia tidak semuanya mendapat keadilan. Kadang-kadang ada manusia yang kuat, kadang-kadang ada manusia yang lemah. Kadang-kadang yang kuat menindas yang lemah. Jadi macam mana kesudahan kehidupan ini? Dan manusia ni akan fikirkan macam mana berlakunya pergerakan matahari, bulan, siapa yang menggerakkannya? Jadi sebab itulah dalam kalangan ahli falsafah yang tidak pun datang Nabi kepada mereka, maka mereka boleh mengisbatkan, mereka boleh mengkonklusikan, mereka conclude bahawa ada dipanggil sebagai konsep prime mover, penggerak utama yang menggerakkan alam ini. Okey. Sementara alam nyata pula boleh dikenali melalui penelitian, pemikiran, logik, akal, ujian dan juga penglihatan. Okey, kemudian kita sambung yang kita nak yang kita berhenti pada bulan-bulan yang lalu. Itulah kaedah ulama dalam mengetahui sesuatu. Okey, bab ni saya nak beritahu bab ni dia agak perlu kepada fokus yang besarlah, fokus yang begitu bersungguh sikit sebab dia bermain dengan akal, dia main dengan akal. Okey. Dalam bab 2.0 ni ulama-ulama dia nak cerita ataupun penulis nak cerita bahawa macam mana manhajul ma'rifah 'indal muslimin. Maksudnya macam mana dalam konteks kita ni berinteraksi dan kita nak memahami sesuatu di sekeliling kita ni, sama ada sesuatu kita anggap benda tu dah betul-betul memang sampai tahap kepada kita yakin apa yang kita tahu tu adalah A, memang A. Kan? Apa yang kita tahu itu adalah A, maka itu adalah A. Contoh kan,
Ni, semua yang saya pegang ni, semua orang yakin bahawa, semua kita tahu bahawa ini adalah telefon. Tak ada seorang pun yang ragu-ragu. Ini telefon ke apa ni? Ini bukan telefon ni kan? Tak, semua orang percaya bahawa ini adalah telefon. Kan? Jadi kadang-kadang ada perkara yang mana kita tak pasti. Ini apa ni ya? Ini apa ni ya? Jadi dalam kita berinteraksi dalam kehidupan seharian kita, kita akan menghadapi situasi di mana situasi yang kita memang pasti betul-betul yakin bahawa yang kita lihat itu adalah apa yang kita lihat. Yang kita lihat itu adalah orang, adalah manusia. Yang kita lihat adalah binatang, kita pasti. Kadang-kadang kita menghadapi satu keadaan di mana, ini orang ke ataupun patung? Kan? Kita tak pasti. Jadi bila tak pasti itu, maka dia kadang-kadang boleh jadi tahap ilmu. Dia boleh jadi tahap zon. Boleh jadi tahap syak dan boleh jadi tahap waham. Dan boleh jadi tahap jahil. Ini kita akan bincang satu persatu. Okey. Yang pertama sekali, 2.1.1 al-ilmu. Apa maksud al-ilmu? Iaitu mengetahui sesuatu dengan yakin tanpa berubah-ubah dan bertepatan pula dengan keadaannya yang sebenar berdasarkan tanggapan diri, akal atau adat kebiasaan sesuatu itu. Okey. Ilmu kita tentang ilmu ni pengetahuan kan. Ini tak apalah kalau tengok dalam pembincangan yang lebih besar lagi, yang lebih mendalam lagi, ilmu pengetahuan ni adalah beberapa kan. Tapi kalau malam ni kita boleh pegang bahawa apa makna ilmu? Ilmu tu adalah kita mengetahui. Okey, baik. Pengetahuan. Pengetahuan kita tentang api. Api, fire kan. Api, kita tahu bahawa api tu adalah yang pertama adalah panas. Panas. Okey. Mana kita tahu api tu panas? Deria. Deria ni, tanggapan deria. Tengok, tanggapan deria. Api itu adalah panas, kan? Kemudian api itu adalah membakar. Api itu adalah membakar. Mana kita tahu? Adat kebiasaan. Kita ambil mancis, kita nyalakan, ambil kertas, kita letak, dia akan bakar. Jadi, sejak dulu sampai sekarang, sejak kita kecil sampai kita dewasa, kita mengetahui bahawa api itu, kita mengetahui secara yakin bahawa api itu adalah sifatnya panas dan sifatnya adalah membakar. Jadi tak berubah. Jadi memang tak berubah. Memang tak berubah pemahaman kita, pengetahuan kita tentang api. Dia adalah bersifat panas. Dia adalah panas dan dia bersifat membakar. Itu adalah pengetahuan kita tentang api. Jadi kita boleh katakan bahawa pengetahuan kita tentang api yang panas dan bersifat membakar itu telah sampai kepada tahap al-ilmu. Tahap apa? Tahap al-ilmu. Mana kata memang tak berubah dah. Tidak pernah pun dalam sedetik dalam kehidupan kita mengatakan bahawa api ini sejuk, api ini tak panas. Tak pernah macam tu sebab dah sampai kepada peringkat ilmu yang meyakinkan bahawa api itu sifatnya adalah membakar. Dia panas dan sifat membakar. Okey. 2.1.2. Okey, satu lagi level pengetahuan dipanggil sebagai zon. Dipanggil sebagai zon. Level pengetahuan yang kedua dipanggil sebagai zon. Apa dia? Mempercayai sesuatu berdasarkan dalil-dalil yang tertentu tanpa yakin. Mempercayai sesuatu berdasarkan dalil-dalil yang tertentu tanpa yakin sepenuhnya 100% bagaimana ilmu tadi itu. Okey. Contohnya kan bila kita tengok berita kan, tengok berita kan. Ujung berita tu ada apa? Ada ramalan. Esok akan berlaku hujan. Hujan di mana? Di pantai timur. Ataupun di tempat kita lah. Di Damansara ke, di Bandar Baru Bangi ke, akan berlaku hujan. Maka ramalan hujan itu, dia bersifat zon. Dia bersifat tidaklah 100% yakin. Jadi, kepercayaan kita bahawa, contoh bila mana ramalan kata esok akan hujan pada jam 8 pagi, pada 11 pagi. Maka kita rasa memang hujan kan. Contoh kita esok kita nak pergi Kelah kan, esok nak pergi Kelah. Tiba-tiba ramalan cuaca kata apa? Esok pagi akan hujan. Maka kita kata nak pergi macam mana hujan? Jadi kita dah ada satu pendirian kita untuk tidak pergi disebabkan esok diramalkan akan berlaku hujan. Baik. Tapi adakah kita yakin 100% bahawa hujan akan turun disebabkan ramalan tersebut? Kita pastinya ada menyimpan sedikit
nak kata apa, nak kata zon, nak kata sedikit ketidakpastian, sedangkan uncertainty. Tapi uncertainty maksudnya memang ramalan hujan, tapi tidaklah semestinya 100% hujan tu berlaku, kan. Jadi ramalan tu adalah ramalan. Ramalan tu adalah ramalan, dan kita sendiri berdasarkan pengalaman kita, ramalan hujan kadang-kadang dia tak berlaku pun, walaupun kebanyakannya adalah berlaku. Jadi bila mana kita berdepan dengan satu ramalan hujan, maka kita mempercayai ramalan tu tidaklah sampai tahap ilmu tadi, tapi tahap zon sahaja. Apa makna zon? Mempercayai sesuatulah. Contoh dalam konteks ini, hujan akan turun esok hari berdasarkan dalil-dalil tertentu, berdasarkan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh ramalan kaji cuaca, kan, berdasarkan kepada kedudukan bintang, berdasarkan kepada awan, maka diramalkan hujan akan turun. Tapi tak sama kita punya level pengetahuan kita yang tadi tu. Tidak sama dengan level kita percaya api tadi tu panas. Sebab kepercayaan kita bahawa api itu panas adalah 100%. Tidak ada keraguan lagi dah. Adapun kepercayaan kita bahawa hujan akan turun esok hari berdasarkan kepada ramalan kaji cuaca, kepercayaan itu mungkin sekitar 70% ataupun 80%. Maknanya kita yakin hujan. Tapi nak kata sampai tahap 100%, taklah. Tidaklah macam tu. Berbeza dengan, saya buat contoh lagi ya. Berbeza dengan pengetahuan kita tentang esok hari matahari akan muncul. Esok hari matahari akan muncul. Itu tahap ilmu ke tahap zon? Saya nak tanya kepada hadirin malam ni. Kepercayaan kita bahawa matahari akan muncul esok hari, itu tahap zon ke tahap ilmu? Ilmu, Ustaz. Alhamdulillah, tahap ilmu. Okey. Terima kasih, Doktor. Maknanya kita faham lah tu, faham lah tu. Bila mana dah boleh bezakan, ya, faham. Okey. Kemudian kita ambil yang terkini silah. Nak kata terkini tidaklah juga. Contohnya vaksin. Vaksin untuk COVID ni kan, vaksin untuk COVID. Vaksin tu keberkesanan vaksin tu, dia boleh mengubati ataupun boleh menghalang, kepercayaan kita lah, boleh menghalang daripada COVID ni memudaratkan kita. Itu tahap ilmu ke tahap zon tu? Zon. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Jadi saya harap sahabat-sahabat lain pun boleh memahami dengan pemahaman yang sama lah. Jadi bila mana saya anggap, bila mana ketua kelas kata jawab tu, saya harap ketua kelas tu mewakili pemahaman semua lah, insyaAllah. Okey, baik. Kemudian yang 2.1.3, syak ni dia tahap mempercayai sesuatu dan tidak mempercayainya adalah sama, 50-50. Ini panggil syak, 50-50. Contoh kan kita masuk, kita jalan ke hospital, tengok dalam gelap, itu patung ke orang, jadi kita pun kita nak kata patung tapi macam orang, nak kata orang macam patung, 50-50. 50-50 antara percaya dengan tidak, kan, antara percaya dengan tidak. Okey. Kemudian contoh tadi lah. Contohnya, contoh yang mudah kita faham tadi lah, bila kita tengok dalam keadaan cahaya yang berbalam-balam. Kan, dalam keadaan cahaya yang berbalam-balam. Macam tu, betul. Okey. Tengok, ini orang ke? Kat hospital kan dia banyak ni kan, orang ke patung? Ataupun kita tengok, kita naik kereta malam-malam. Kan bila mana ada orang bagi jalan, kan ada yang dibuat pakai baju tu kan, yang patung tu. Tapi kadang ni patung ke orang ni. Jadi bila kita daripada jauh, dia jadi 50%. Nak kata patung, tapi macam gerakan yang macam manusia. Nak kata manusia tu macam patung. Daripada jarak 100 meter, kita masih lagi 50-50. Ni patung ke orang?
Bila tahap dekat, bila sampai dekat, oh, ini bukannya orang, ini adalah patung. Sampai dekat tu kita nampak dengan jelas dah. Nampak mata dia bersinar, ada lampu kan. Tangannya pun tangan robot. Kita pun kat situ daripada tahap syak dipergi kepada tahap ilmu dah. Ini adalah patung, bukannya orang. Okey. 21.4 Waham. Waham ni adalah tidak mempercayai sesuatu lebih daripada mempercayainya. Tidak mempercayai sesuatu lebih daripada mempercayainya. Jadi kita anggap, maksudnya dia berlawanan dengan zan tadi tu. Kalau zan tadi tu 70 kita percaya, 30 tu masih lagi ragu-ragu. Tapi kalau waham, 30% je kita percaya, 70 je kita ragu-ragu. Jadi itulah dia contoh-contoh bila mana apa nama ni, kita nak bagi contoh apa contohnya okey, contoh saya bagi contoh mudah lah. Orang kata kalau ni sekarang ni banyak berlaku dalam Telegram skim tu lah, skim ni lah kan, skim di dalam HSBC lah. Kalau lah dalam tu ada satu kenyataan, siapa yang membuat pelaburan sebanyak RM4,000, dia boleh dapat pulangan dalam tempoh 3 hari daripada RM4,000 jadi RM10,000. Kat situ kita pun antara percaya dengan tidak lah. Tapi nampaknya tak percaya tu adalah lebih besar pada percaya. Tak percaya dengan kenyataan tu adalah lebih besar berbanding kita nak percaya. Kan? Kita tak percaya dengan kenyataan RM4,000 kita letak modal, dia boleh pulangan sampai RM10,000. Kita pun ya ke tak ni. Jadi tak percaya tu dia lebih banyak pada kita percaya. Saya kalau dapat diagram macam ni kan, dia orang masuk-masuk aja kan. Saya ni je saya buat doa aja. Ya Allah, mohon supaya apa nama ni, laknatlah kepada semua para skamer dan penipu. Bila dibaca tu terus di-delete. Kan? Saya tak kata laknat kat dia, tapi saya kata laknatlah kepada semua skamer dan penipu. Sebab apa? Sebab tidak sedikit orang yang telah tertipu dengan skim-skim yang seumpama ini. Sebab dia anggap tu dah jadi ilmu dah. Masalah kan? Dia dah anggap jadi ilmu dah. Oh betul lah ni RM4,000. Ataupun dia anggap jadi zon. Ni mungkin boleh ni. RM4,000 letak modal, dia boleh jadi pulangan sampai RM10,000. Ni betul ni. Jadi zon. Kadang-kadang ada orang syak. Betul ke ni? Sama banyak nak percaya tak percaya. Kadang-kadang ada orang yang lebih dahsyat lagi sampai tahap ilmu dah. Ni memang betul ni kan? Memang betul. Betul ni. Ini memang betul. Kalau tak RM4,000 boleh jadi pulangan sampai RM10,000. Ada orang sampai tahap waham. Iya ke Jadi tak percaya tu lebih banyak pada percaya. Ya, baik. Dan 21.5 jahil. Para ulama membahagikan jahil kepada dua. Jahil yang nyata iaitu tidak mempunyai sebarang maklumat. Jahil berganda iaitu mengetahui sesuatu tidak bertepatan dengan keadaan yang sebenar. Kalau bahasa Terengganu dia panggil apa? Dipanggil sebagai jahil tukir. Jahil tu jahil yang melipat kali ganda. Dahlah jahil. Tapi dahlah jahil. Jahil tu maksudnya tak tahulah. Kalau jahil berganda ni, dia mengetahui sesuatu tu apa nama ni, berlawanan dengan apa yang sepatutnya. Contoh. Contohnya ada orang dia jahil ataupun dia tak tahu tentang malaikat. Ada orang tak tahu sangat tentang malaikat. Ada orang tak tahu sangat tentang malaikat. Malaikat ni tak tahu. Malaikat tu dijadikan daripada apa? Daripada cahaya ke apa? Dia tak tahu sangat. Orang jahil kan? Barangkali orang baru masuk Islam ataupun orang berada di pedalaman, orang asli dan sebagainya. Tapi ada orang tu, dia bukan sekat dia jahil, tapi dia mengetahui sesuatu itu berbeza dengan hakikat yang sebenarnya dan dipegang sungguh-sungguh. Dia mengetahui sesuatu perkara itu berlawanan dengan hakikat yang sebenarnya dan dipegang dengan sungguh-sungguh. Contohnya, kalau tadi dalam isu beriman pada malaikat, ada orang dia tak tahu apa nama ni, malaikat tu hakikatnya macam mana. Ada orang tu dah tak tahu, tapi dalam masa yang sama dia berpegang dengan hakikat yang salah. Malaikat tu adalah dibuat daripada apa? Dibuat daripada api contohnya. Malaikat
dibuat daripada api. Padahal malaikat tu daripada cahaya. Jin daripada api, syaitan daripada api. Jadi kat sini, dahlah dijahil tentang hakikat malaikat. Tapi jahil itu bertambah berganda-ganda apabila dia memahami malaikat tu dengan cara yang salah, dengan pemahaman yang salah. Dia kata malaikat tu tercipta daripada api, bukan daripada cahaya. Ini namanya jahil yang berganda. Okey. Jadi kat sini dia ada apa, dia ada 5. Yang pertama, ilmu. Dah saya bagi contoh, setiap satu ni kan ilmu. Kemudian yang kedua adalah zon. Yang ketiga adalah apa nama ni, syak. Yang keempat adalah waham. Yang kelima adalah jahil. Jadi semua benda ni dalam bab akidah, dia kena sampai kepada tahap ilmu. Dia tak boleh sampai tahap, dia tak boleh sekadar zon. Contoh kita mengetahui tentang adanya Allah bukan lagi tahap zon. Tapi dah tahap ilmu dah. Tahap ilmu dah. Kita mengetahui tentang adanya Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kita tak pernah melihat dia, tapi kita mengetahui Nabi itu bukan syak, bukannya waham, bukannya zan, tapi sampai tahap kepada ilmu. Sebagaimana yakinnya kita bahawa api itu sifatnya adalah panas dan membakar, maka kita yakin sungguh-sungguh bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul. Sama je level tahap apa nama ni, keyakinan tu sampai tahap ilmu. Cuma bezanya adalah sumber sahaja. Sumber pemahaman kita tentang api itu panas adalah daripada eksperimen. Kita ambil mancis, kita letak kat tangan kita, memang panas sungguh-sungguh. Tapi sumber yang menyatakan bahawa, sumber yang menyebabkan kita yakin bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi sungguh-sungguh adalah daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran, daripada wahyu. Daripada sumber apa? Daripada dia. Sama ada logik ke apa ke, itu kita akan bincang kemudian. Yang tadi itu daripada eksperimen. Yang ini daripada pemahaman kita terhadap ilmu yang sampai kepada kita, maklumat yang sampai kepada kita. Okey. Okey, ni ni permuka surat 17. Walau bagaimanapun, terdapat golongan ulama yang menambah satu lagi istilah. Apa dia? I'tiqad. Sebagai bahagian yang keenam. Tadi 5 kan, ni bahagian yang keenam. Apa di i'tiqad ni? Mentarifkannya sebagai apa? Sebagai mengetahui sesuatu dengan yakin. I'tiqad ni adalah kita mengetahui sesuatu dengan yakin. Contoh apa? Contoh i'tiqad Allah itu satu. Itu i'tiqad kita. Kita yakin Allah itu satu. Okey. Namun ia boleh berubah-ubah kerana tidak berasaskan dia akal ataupun adat. Tapi i'tiqad kita tu boleh berubah kadang-kadang. Sebab apa? Sebab i'tiqad tu kadang-kadang dia tak berasaskan dia, tak berasaskan akal ataupun adat. Ni perlu beri perhatian yang agak serius. Macam ni. I'tiqad ni dia boleh jadi sumbernya adalah ilmu. I'tiqad. I'tiqad ni kadang-kadang dia adalah satu pegangan yang dah kita pegang sejak kita mengenal dunia. I'tiqad. Pegangan yang kita dah pegang sejak kita ni mengenal dunia. Nak bagi contoh macam mana? Contoh i'tiqad adalah kita berpegang kepada i'tiqad. I'tiqad ni adalah kita pegangan. Pegangan kita apa nama ni, orang Melayu adalah malas, ya. Dan orang Cina itu adalah hebat dalam berniaga. Ini contoh i'tiqad. Contoh dah jadi satu macam, orang Melayu ni memang malas, kan? Datang kerja lambat, nak balik kerja awal. Itu dah jadi i'tiqad, ya. Orang Cina hebat dalam berniaga, pandai dalam berniaga. Itu dah jadi i'tiqad. Adakah dia berdasarkan kepada dia akal ataupun adat? Tidak juga. Walaupun kita tak nafikan, kajian-kajian itu ada, tapi kadang-kadang itu hanyalah berdasarkan kepada persepsi semata-mata. Jadi sebab itulah dia boleh berubah. Dia boleh berubah dengan fakta-fakta dan dengan fakta-fakta, dan dia boleh berubah dengan fakta-fakta dan juga maklumat yang kita perolehi. Okey, baik. Saya ambil contoh mudah lah. Saya ambil contoh mudah lagi. Saya ambil contoh lebih mudah lagi. Okey. Kita beriktikad, saya dan juga semua hadirin, bahawa
bila mana berlaku peperangan, tawanan perang itu dia akan dilayan dengan begitu teruk sekali. Ya, bila berlaku peperangan, musuh yang ditawan akan dilayan dengan begitu teruk sekali. Itu adalah intiqad. Sebab apa? Sebab kita pegang sejak dulu lagi. Kalau perang, kena tawan, siap engkau. Habislah kau kena bantai, kena belasah. Itu intiqad kan? Sejak dulu lagi. Sebab apa? Sebab kadang kita tengok cerita, tengok movie kan. Kalau perang, kalau kau kena tahan, kalau kau kena tawan, habislah kau. Siap kena belasah, kena bantai habis. Tapi, kadang-kadang dia tu boleh berubah. Ubah sebab apa? Dia boleh berubah bila mana kita melihat ataupun dia berubah bila mana intikad tu boleh berubah bila mana kita mengalami sendiri sesuatu yang kita tak pernah imagine sebelum ni. Baik, saya ambil contoh yang lebih realistik lagi. Saya pastilah orang Yahudi yang tinggal di Palestin, di Israel yang tinggal yang di dalam kita panggil sebagai di tanah yang dijajah di Palestin itu, orang Yahudi itu sebelum daripada peristiwa pejuang Al-Qassam membebaskan tawanan, saya pastilah semua mereka ni beriktikad, orang Yahudi bahawa pejuang Al-Qassam ni adalah kejam, suka bunuh orang. Dan sebab itulah bila mana pejuang Al-Qassam menawan beberapa tawanan daripada Israel, 250 orang. Jadi mereka berpandangan habislah orang ni. Bahkan disebarkan berita palsu, tawanan ni dah mati dah. Itu i'tiqad yang saya pasti, saya yakin berada dalam, kalau tidak semua, dalam, saya rasa semualah dalam semua kepala orang-orang orang Yahudi di Palestin. Dan saya pasti kepercayaan itu berubah bila mana pejuang Hamas, pejuang Al-Qassam menyebarkan video bagaimana tawanan dibebaskan dan bagaimana sikap tawanan kepada mereka. Sekarang ni dah jadi viral kan. Maya Regev kan. Saya tengok tu pun rasa Allahu Akbar. Macam mana pelik kan bila sampai kan saya sembang kawan saya kata kalau lah ada dongeng seorang perempuan itu jatuh cinta, jatuh hati kepada penculik dia, maka dongeng itu hanya berlaku di Palestin sahaja, di Gaza sahaja. Macam mana perempuan tu kan, bila mana pejuang tu kata bye bye Maya, dan dia kata apa, bye bye Syukran. Pelik. Syukran tu maksudnya apa? Thank you. Macam mana dia boleh kata thank you kepada penjenayah, what so called penjenayah yang mencolek dia? Kan pelik tu. Tak masuk akal. Tambah-tambah yang disebarkan beberapa video kan lepas pada tu kan, yang budak tu bye-bye macam tu, kemudian siap boleh salam, boleh peluk lagi kan. Jadi apa berlaku ni? Ini tawanan ke siapa ni? Jadi saya pasti bahawa insiden ini merubah i'tiqad kebanyakan orang-orang Yahudi bahawa pejuang Al-Qassam ni adalah ganas, adalah jahat. Jadi i'tiqad tu berubah. Sebab i'tiqad itu kadang-kadang tengok kembali kepada buku kita, kerana tidak berasaskan deria, akal atau adat. Dia kadang-kadang dia hanyalah satu stigma. Pejuang Al-Qassam adalah jahat, adalah ganas. Tapi mana mereka melihat, anjing pun boleh sihat kan. Bahkan kata seorang mak tu, dia kata anak saya pasti semua bacalah. Anak saya ni, anak perempuan saya dilayan sebagai seolah macam permaisuri, nak apa dibagi apa saja. Kan, dibagi apa saja. Bahkan ada gurauan akal, hati tawanan tu, walaupun mereka ada gurauan akal, walaupun mereka telah bebas daripada tahanan Al-Qassam, tapi hati mereka tertawan di sana sampailah bila-bila. Jadi itulah saya nak cerita pasal i'tiqad tadi tu. Jadi saya ulangi sekali, i'tiqad ataupun pegangan ataupun kepercayaan orang Yahudi di bumi Palestin, pejuang Al-Qassam ni ganas. Tapi bila mana mereka melihat sendiri suasana begitu mesranya antara tawanan dengan what so called pencolek dia, maka
saya pasti sebahagian besar daripada orang Yahudi itu dah berubah persepsi mereka ataupun i'tiqad mereka terhadap perjuangan Al-Qassam. Baik. Para ulama membahagikan i'tiqad kepada dua bahagian. Yang pertama i'tiqad yang betul, iaitu kepercayaan yang menepati keadaannya yang sebenar. Apa dia? I'tiqad kita orang Yahudi ni adalah pengecut. Betul tak? Betul lah. Itu kita dengar orang kata Yahudi ni pengecut lah. Tapi tengok apa yang berlaku memang betul lah. Mana mana mereka berani berdepan dengan pejuang Qassam secara berdepan. Yang mereka berani buat apa dia? Yang mereka berani buat adalah mereka bom daripada roket, apa mereka bom daripada pesawat pejuang. Mereka bom daripada kereta kebal. Nak berdepan, nak keluar berdepan dengan Hamas secara berdepan antara tentera dengan tentera, mereka tak berani. Bahkan mereka lari dulu. Jadi, i'tiqad tu dah i'tiqad yang betul. I'tiqad yang salah apa dia? Yang kedua, kepercayaan yang tidak menepati keadaannya yang sebenar. I'tiqad yang salah adalah kepercayaan yang tidak menepati keadaannya yang sebenar. Kita beriktikad bahawa atau orang Yahudi tadi tu beriktikad bahawa penjual Al-Qassam ni ganas, bunuh orang, seksa orang, tapi kepercayaan i'tiqad mereka itu tidak menepati keadaannya yang sebenar apabila mereka melihat sendiri bagaimana tawanan dilayan dengan penuh hormat dan sopan santun. Okey. I'tiqad yang betul boleh meningkat ke tahap ilmu yang meyakinkan sekiranya maklumat yang didapati berdasarkan dalil. Okey. I'tiqad yang betul. Apa dia? I'tiqad yang salah, yang saya bagi salah satu contoh tadi kan. Allah itu adalah satu. Kita dengar tu sejak dulu lagi. Sejak kita kecil, kita dikhabarkan bahawa Allah itu adalah satu. Bila mana kita besar sikit, kita masuk sekolah, kita belajar. Oh, memang betul lah Allah Ta'ala satu. Kemudian kita belajar tinggi lagi. Kita belajar lagi. Oh, Allah Ta'ala ni satu dan tak mungkin dua. Sebab apa? Sebab kalau dua, maka akan berlakulah konflik antara Tuhan pertama dengan Tuhan yang kedua. Jadi kita dah makin yakin. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada dalil. Jadi, i'tiqad yang betul boleh meningkat ke tahap ilmu yang meyakinkan sekiranya maklumat yang didapati adalah berdasarkan kepada dalil. Okey. Muka surat 18. Jadi kita dah bincang tadi kan tentang kategori pengetahuan tadi tu sama ada boleh berlaku itu adalah ilmu ataupun zan ataupun waham ataupun syak. Jadi kesimpulannya adalah sebagaimana muka surat 18 sebagaimana diketahui bahawa dalil-dalil zan sahaja. Dalil zan tu dalil yang kita tak benda yang tak pasti tidak memadai dalam perkara yang berkaitan dengan akidah, bahkan mestilah mempunyai dalil-dalil yang meyakinkan. Atau dengan kata lain, dalil-dalil zan tidak mempunyai tempat dalam ilmu akidah dan usuluddin. Okey, apa dalil zan? Dalil zan ni adalah contohnya adalah hadis hadis yang ahad contohnya. Hadis ahad ni maksudnya hadis yang sahih tapi dia punya tahap kesahihannya itu tidaklah sampai ke tahap mutawatir. Contoh beza dengan Quran. Quran ni adalah dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i, maknanya kata dalil yang putus dah, tak boleh nak dipertikaikan lagi lah. Contoh, kita ambil salah satu surah yang membicarakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tentang tauhid. Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil yang sampai kepada tahap ilmu, bukan tahap zan dah. Sebab apa? Sebab dia adalah daripada Al-Quran yang memang disepakati oleh seluruh ulama, dia merupakan Al-Quran yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi setelah kita memahami semua perkara tersebut dan memahami pengertian ilmu sebagaimana yang telah dinyatakan, jelaslah bahawa ilmu itu terbahagi kepada dua bahagian. Sebab tu saya kata malam ni agak berat sikit kan. Dibincang kepala ni kan. Okey, tadi kita kata bahawa tadi ada apa? Tadi ada ilmu, ada zan, ada waham, ada jahal, kemudian ada syak. Okey. Jadi ulama dalam ayat yang pertama ni, ilmu ni dibahagikan pula kepada dua. Jadi yang syak, yang waham tadi kita tinggalkan. Ilmu ni bahagi pada dua pula.
Baik. Ilmu kategori pertama namanya ilmu daruri. Ilmu daruri. Apa makna ilmu daruri? Ilmu daruri adalah mengetahui sesuatu tanpa perlu kepada kajian, tanpa perlu kepada penelitian dan tanpa perlu kepada pengujahan. Contoh, contoh satu adalah setengah kepada dua. Satu adalah setengah kepada dua. Contoh mana contoh? Saya nak buat contoh dua kan dua. Kalau satu tu adalah separuh daripada dua. Itu dia. Satu adalah separuh daripada dua. Kita ambil satu, kita ambil buah apple satu, dua buah apple kan. Jadi buah apple tu saiznya sama. Jadi satu buah apple tu merupakan separuh daripada jumlah dua tu. Tu. Itu tak perlu fikir sangat tu. Tak perlu fikir. Itu ni kita dah tahu dah. Kan kanak-kanak pun tahu. Tak perlu kepada penelitian sangat. Contoh apa lagi? Contoh keseluruhan sesuatu adalah lebih besar daripada sebahagiannya. Keseluruhan sesuatu adalah lebih besar daripada sebahagiannya. Contoh kan, contoh kita beli roti canai. Canai kan? Keseluruhan roti canai itu adalah lebih besar daripada sebahagian roti canai. Itu semua kita tahu dah. Mana kata mestilah yang besar tu lebih, keseluruhan tu adalah lebih besar berbanding dengan yang kecil. Kan? Mestilah yang besar tu adalah lebih mestilah bahagian yang besar tu dia adalah lebih besar saiznya berbanding yang kecil. Itu semua adalah satu ilmu daruri, iaitu ilmu yang tak perlu kepada penelitian dan pengujahan dah. Kemudian mengetahui kewujudan diri sendiri. Kita ni tahu, kita ni ada ni. Saya ada, hadirin semua ada. Kita tahu kewujudan kita. Kita ni ada. Ini tak perlu kepada penelitian. Kita ni ada ke tak? Kita ni ada ke tak? Jadi tak perlu pada penelitian yang sampai macam tu. Kemudian mengetahui keadaan sebenar sesuatu melalui dia. Kita tengok. Tengok buka tingkap. Oh, ni malam. Ni malam lah ni. Jadi benda tu, pengetahuan kita tentang, oh, ni malam. Esok pagi, oh, ni siang. Itu adalah pengetahuan yang sangat-sangat basic dan tak perlu kepada penelitian, tak perlu pada hujah. Termasuk dalam ilmu daruri ini ialah, tengok apa-apa sahaja yang mudah difahami. Apa-apa sahaja yang mudah difahami. Ni apa ni? Ini mouse. Ini mouse. Semua kita faham ini adalah mouse. Ni adalah telefon. Ni adalah kitab. Ni adalah tulisan, bukan tulisan Melayu. Ni tulisan bahasa Arab. Ini namanya ilmu daruri. Iaitulah apa-apa sahaja yang mudah difahami. Okey. Justru terdapat ulama yang membahagikan ilmu tersebut kepada dua bahagian. Dua bahagian. Okey. Yang pertama al-badhi. Ilmu badhi. Ilmu daruri ini bagi pada dua bahagian. Yang pertama ilmu al-badhi. Apa dia? Sesuatu diketahui dengan mudah. Contohnya mengetahui sesuatu yang dialami oleh diri sendiri seperti sakit, seronok, lapar dan dahaga. Ni kita tahu kita ni lapar, kita makan. Kita tahu kita ni dahaga, kita minum. Kita tahu kita ni sakit, kita ni cari ubat. Kan? Sakit kepala. Jadi kita tahu kita sakit kepala, cari ubat. Lapar perut dah, kita menggosok perut kita kan. Kita tahu kita lapar, kita pergi cari makan. Dahaga lah, macam minum air, kita pun pergi cari minum. Ini namanya ilmu badihi. Yang kedua, ilmu hissi. Ilmu hissi. Apa dia? Sesuatu diketahui melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan sentuhan. Penglihatan, tengok, comelnya budak ni kan penglihatan. Kita tengok, comelnya budak kecil ni, baby ni, comelnya. Jadi itu panca dia. Kita tahu budak tu comel. Ataupun apa lagi? Penglihatan. Lawa lah bunga ni. Kan kita pergi mana? Kita pergi berjalan ke Banda Helen. Lawa lah bunga ni. Lawa tu diketahui oleh pandangan dari mata kita. Mata kita yang menghukumkan yang judge bahawa itu adalah lawa bunga tu kan. Okey. Pendengaran kan. Orang katakan contohnya kita sembang dengan jiran kita dalam grup WhatsApp. Ada lembu lah kat taman kita ni. Ada apa? Ada lembu lah kat taman kita ni. Macam mana kau tahu? Kau tengok ke? Aku tak tengok pun. Lepas tu dengar bunyi je.
dengar bunyi kan. Jadi bunyi lembu ni semua makruf, semua orang tahu. Semua orang tahu. Walaupun kita tak nampak, tapi sebab bunyinya kita tahu, oh ni lembu ni. Ataupun kita duduk kat rumah kan, duduk kat rumah, tiba-tiba bunyi kucing. Kita pun, ada kucing ya. Kita nampak tak? Tak nampak. Tapi kita dengar. Kan? Ataupun rasa. Rasa. Rasa kan kita, rasa ni adalah dia apa, kita ambil, kita makan kan, kita makan nasi lauk apa, lauk ayam kan, lauk ayam kalau ikan ke, masin macam mana masin, kita tahu masin tu dengan kita rasa masin, kita pun terus dalam kepala kita, masin ni mesti lebih gula ni kan, tak ke? Tak, bukan macam tu kan. Masin lebih gula ke? Bukan lebih gula, lebih garam. Automatik kita akan judge, kita akan buat satu decision, kita buat satu conclusion. Masin sebab ada garam, lebih garam. Manis sebab apa manis ni? Oh, manis ni sebab apa? Sebab gula lebih. Itu adalah kita punya konklusi bila mana kita rasa. Bau. Bau apa ni Kalau doktor kat hospital kan, oh ni bau aspirin ni, bau ubat ni. Automatik kita dah bau ubat ni. Kan? Oh ni bau ubat sekian ni, bau ubat sekian. Ataupun kita masuk apa nama ni, dan kita busuk, ini apa ni? Oh ni mesti ada orang pijat kucing ni kan, bau. Dan juga sentuhan. Ni kain ni lembut kan. Ibu-ibu kan pergi ke kedai nak buat baju kan, ni kain ni, kain cotton ni lembut ni. Ni kain ni lembut ni. Kalau ni kain ni sejuk ni. Jadi itu adalah sentuhan. Kita sentuh je, automatik kita sentuh, kita dah kualiti kain ni macam mana. Ni kain lembut, ni kain sejuk, ni kain yang elok buat pakaian kan. Jadi itu adalah ilmu hissi. Jadi kesimpulan kepada ilmu daruri ni, saya ulangi sekali, ilmu daruri, ilmu yang mana ilmu tu mudah kita faham tanpa perlu kepada kajian lah, tanpa perlu kepada kita meneliti lah. Dan ilmu daruri ni bagi pada dua. Yang pertama ilmu badihi. Ilmu badihi adalah kita mengetahui sesuatu dengan mudah. Contoh, kita mengetahui yang kita ni lapar, kita ni dahaga, kita ni seronok, kita ni sakit. Yang kedua, ilmu hissi. Ilmu hissi ni ilmu yang berkait dengan panca indera. Al-hissi tu maknanya adalah panca indera. Al-hissi adalah panca indera. Okey? Jadi, ilmu yang kita dapat melalui panca indera, apa dia? Penglihatan kita, pendengaran kita, bau, rasa. Kemudian, sentuh. Sentuh. Jadi, ilmu daripada 5 sumber panca indera ni namanya ilmu hissi. Ilmu ni termasuk dalam kategori kedua dalam ilmu daruri. Jadi, artinya, ilmu daruri dipecah pada dua. Yang pertama ilmu hissi, yang pertama ilmu badihi, yang kedua adalah ilmu hissi. Okey. Jadi, tadi kita dah bincang tentang ilmu daruri. Sekarang kita masuk pada ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua apa dia? Ilmu yang kedua namanya ilmu nazari ataupun ilmu iktisabi. Muka surat 109. Ilmu nazari ataupun ilmu iktisabi. Apa tu? Mengetahui sesuatu melalui kajian ataupun penelitian dan hujah-hujah. Ini payah sikit. Payah maksudnya kita kena fikir sikit. Ini yang kena fikir ni namanya ilmu nazari. Yang tak boleh fikir sangat namanya ilmu daruri. Contoh macam mana contoh? Contohnya adalah sudut 3 segi menyamai 2 sudut tegak. Ni dalam ilmu matematik. 3 segi kan? 3 segi tu kan dia ada hujung sudut-sudut kan? Ada sudut yang 3 tu. Jadi dia menyamai 2 sudut tegak. Dia punya ukuran darjah dia sama. 180 ke apa? 180 kan? 180. Ukurannya sama. Jadi ilmu tu kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Kita kena mikir sikit. Kita kena mikir sikit. Kalau tadi tu tak boleh fikir dah. 1 tu setengah daripada 2. Tak boleh fikir dah. Tapi kalau sudut-sudut ni, kalau kita buat, kalau kita pecah-pecahkan, jadi macam ni. Oh, dia kena fikir sikit. Ataupun, alam itu baharu dan penciptanya bersifat qadim. Esa dan lain-lain. Jadi ini pun kena fikir juga sikit. Alam ni baru ni. Dia kena fikir dan dia kata apa? Oh, alam ni baru bermakna yang menciptanya adalah qadim. Qadim ni adalah azali. Qadim ni adalah yang lawan pada baru lah.
Alam ni baru. Ertinya yang menciptanya adalah bukan baru. Sebab kalau yang mencipta pun adalah baru, bermakna tak akan ada kesudahan. Alam ni baru. Siapa cipta dia? Yang baru juga. Siapa cipta yang baru? Yang baru juga. Siapa cipta yang baru? Yang baru juga. Jadi sampai bila pun tak akan habis. Jadi pasti akan ada dia punya pencipta tu adalah qadim. Dan tak ada yang menciptakan dia. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ni dia tidak akan dapat kita faham melainkan kita kena meneliti, kita kena berfikir dan kita kena belajar. Yang tadi tu ilmu daruri kita tak perlu belajar sangatlah. Benda tu dah kita faham melalui penelitian sahaja. Melalui pemerhatian macam tu saja. Okey. Sampai sekarang ni ada soalan tak? Sebelum saya masuk pada 2.2. Ada soalan Kalau tak ada saya masuk sikit lagi. Okey. Kita masuk pada bab 2.2, kaedah ulama Islam, kaedah kajian ulama Islam. Okey. Seseorang mungkin bertanya, daripada manakah manusia dapat mengetahui akidah Islam secara yakin? Pun nak masuk bab ni. Tadi tu kita bincang falsafah sikit Tadi tu kita bincang falsafah sikit. Sekarang ni kita nak bincang timbul soalan. Yang kita belajar akidah ni kan, kita belajar Allah tu satu, syurga itu ada, neraka itu ada, akhirat itu adalah ada. Kita belajar mana benda tu? Dapat mana maklumat tu? Okey. Jadi sebab tu dekat sini, kata penulis kitab, seseorang, muka surat 19, 2.2, seseorang mungkin bertanya, daripada manakah manusia, kita semua ni, dapat mengetahui akidah Islam secara yakin? Apakah sumber-sumber yang membawa kepada keyakinan tersebut? Apakah kaedah yang betul untuk mendapatkannya? Ada beberapa soalan kat sini. Yang pertama adalah, kita dapat daripada mana? Yang kedua adalah sumber yang membawa kepada keyakinan tu macam mana? Yang ketiga adalah kaedah yang betul untuk dapatkan ilmu ini macam mana? Bagi menjawab soalan ini, eloklah dibincangkan dahulu tentang sumber-sumber ilmu secara umum sebelum membincangkannya secara khusus dalam akidah Islam. Jadi baik, sebelum kita bincang sumber-sumber akidah ni, kita nak bincang dulu tentang sumber-sumber ilmu. Sebelum kita bincang tentang sumber-sumber akidah, kita nak bincang dulu sumber-sumber ilmu secara umum. Baik, muka surat 110. Para ulama membahagikan ilmu nazari kepada 4 bahagian. Tadi kan ilmu ada 2 kan? Ilmu daruri, ilmu nazari. Ilmu daruri dengan ilmu nazari. Ilmu daruri bagi pada 2, al-badhi dengan al-hissi. Okey? Kemudian ilmu nazari, ulama bahagi kepada 4. Sudahlah ustaz, banyak mana pening bercabang kepala saya malam ni. Tak apa. Esok kan cuti, esok kita rehat Malam ni kita perah sikit, nak faham ilmu ni. Sebab nak faham ilmu ni kadang-kadang mudah, kadang-kadang payah. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang payah kan. Tak apalah. Bila kita payah ni, kita menggasak akal kita. Kita melatih akal kita. Latih akal kita. Saya pernah hadir satu majlis satu majlis bersama dengan Tun M. Baru lagi dalam 3 bulan lepas, 4 bulan lepas lah. Hadir program tu bersama dengan Tun M, Tun Dr. Mahathir. Dia kata, saya ingat ayat tu, dia kata orang kata jangan kerja kuat sangat, nanti kesihatan terjejas. Dia kata, orang pesan pada saya jangan kerja kuat sangat, nanti kesihatan terjejas. Tapi saya ni sejak pada dulu sampai sekarang saya kerja kuat. Jadi sampai sekarang saya sihat lagi, alhamdulillah katanya. Umur dah 97. Jadi tahun lepas 68. Tapi boleh cakap lagi, ingat fakta-fakta lagi. Ingat fakta, saya hadir kerajaan di bawah kerajaan Negeri Terengganu. Saya hadir satu program di bawah kerajaan Negeri Terengganu, jemput Tun Mahathir. Ingat lagi fakta-fakta, jadi cakap lagi, membaca situasi. Jadi itu bukanlah satu perkara yang biasa tapi luar biasa. Tapi nak cerita bahawa sentiasa menggunakan akal. Saya cerita tu sebenarnya. Jadi malam ni kita perah sikit akal kita. Kita perah sikit, kita cuba fahamkan. Baik.
Ilmu nazari ilmu yang susah sikit nak dapat ni, ilmu yang perlu kepada pemikiran ni, ulama bagi pada empat. Yang pertama, ilmu yang diperolehi melalui pemberitahuan secara mutawatir. Apa makna mutawatir? Apa makna mutawatir? Mutawatir itu artinya berita yang dibawa oleh banyak kumpulan manusia yang tidak memungkinkan mereka berpakat melakukan pembohongan. Itu makna mutawatir. Okey? Ilmu nazari ni bagi pada empat. Yang pertama adalah ilmu yang diperolehi melalui pemberitahuan secara mutawatir. Ingat, ilmu yang pertama dalam kategori nazari adalah ilmu yang diperolehi melalui pemberitahuan secara mutawatir, iaitulah berita yang sampai kepada kita ni oleh ramai orang dan tak mungkin orang ramai itu berpakat untuk bohong. Tak mungkin orang ramai itu berpakat untuk bohong. Mana contohnya? Seperti maklumat tentang adanya Mekah dan pengetahuan tentang Allah mengutus seorang Rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seumpama dengannya. Ini adalah mutawatir, khabar yang mutawatir. Contoh lain, barangkali apa nama ni, okey, kita pernah tak sampai ke Marikh? Nah, kan? Ada tak orang dalam ni? Sampai ada tak dalam ni kan hadirin? Oh, saya pernah Ustaz, saya pergi melancong ke Marikh. 3 tahun lepas saya pergi melancong ke Marikh. Kan? Marikh, planet Marikh. Tak ada kan? Tapi adakah kita syak ataupun kita ragu-ragu adanya planet Marikh? Tak syak. Kita yakin. Sama juga kan? Dalam kalangan kita ni mungkin ada yang pernah pergi ke tembok besar negeri China. Saya tak pernah pergi lagi. Tapi mungkin ada yang pergi. Tapi walaupun saya tak pergi, tapi saya yakin benda tu memang ada. Saya yakin benda tu memang ada. Sebab apa? Sebab tak mungkin orang berbohong, orang berpakat untuk menyebarkan pembohongan tentang adanya tembok besar negeri China. Tak mungkin orang bohong. Contoh lain, piramid di Mesir. Kita semua mungkin ada yang pernah sampai, mungkin ada yang tak pernah sampai di Mesir, kan? Tapi kita yakin di Mesir tu ada piramid. Kita tengok ke tak tengok pun. Lepas tu macam mana? Orang beritahu. Orang tu bohong tak? Takkanlah bohong. Sebab apa? Semua orang cakap macam tu. Kan? Semua orang cakap macam tu, kan orang bohong. Jadi tak mungkin orang berpakat untuk berbohong terhadap satu-satu fakta. Okey. Itu yang pertama. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang didapati melalui akal fikiran dengan membuat pemerhatian dan perbandingan. Kalau ada pensil, turun tanda. Turun tanda. Tanda dekat bawah pemerhatian dan perbandingan. Yang tadi tu, yang ke atas tadi tu, tanda di bawah melalui pemberitahuan secara mutawatir. Jadi ilmu pertama, ilmu yang diperolehi melalui pemberitahuan secara mutawatir. Ilmu kedua adalah ilmu yang diperolehi melalui pemerhatian dan perbandingan. Contoh, pengetahuan tentang baharunya alam. Kita tengok alam ni kan. Oh, alam ni baru. Baru ni maksud apa? Baru ni alam ni dulu tak ada. Alam ni dulu tak ada. Sebab itulah kalau dalam kajian, alam kita ni dia bersifat apa? Bersifat expanding, mengembang. Bersifat mengembang. Artinya, kalau dah diundur ke belakang, undur-undur dia akan berada di satu titik dan kemudian tak ada. Alam kita ni dia mula dengan mengembang sampailah satu masa nanti kan dia akan kiamat lah kan. Jadi itulah kalau kita belajar dalam ilmu sains kan. Jadi alam kita ni berlaku melalui letupan supernova. Big Bang teori kan. Dulu tak ada, dia ada. Ini melalui apa nama ni? Pengetahuan ini melalui pemerhatian ataupun pengkajian. Okey, kemudian sudut tiga segi menyamai dua sudut tegak. Ini yang kita dah sebut tadi lah. Dalam sudut tiga segi itu, sudut dia itu semua 180. Ini pun kena belajar juga. Belajar dan memerhatikan. Kita buat perbandingan. Dan dua garisan selari tidak akan bertemu selagi kedua-duanya berkeadaan demikian. Dua garisan selari. Straight je kan. Kalau gini tak selari
dia jumpa. Tapi kalau selari ni, kalau dia straight je, dia tak akan, pergilah 1,000 kilometer ke, dia tak akan bertemu, dia tak akan bertemu. Jadi kalau dia berjalan straight je, dia tak akan bertemu. Jadi ini melalui perbandingan, perbandingan yang boleh kita gunakan akal kita. Ya, okey. Yang kedua apa dia? Ilmu yang diperolehi melalui pemerhatian dan perbandingan. Yang ketiga, ilmu yang didapati melalui ujian dan kebiasaan. Contohnya, ilmu perubatan tentang kebaikan dan keburukan sesuatu ubat. Okey, ilmu yang ketiga adalah ilmu yang didapati melalui ujian dan juga kebiasaan. Ujian ni eksperimen lah, eksperimen kan. Contohnya nak bagi obat ni sakit ni, obatnya macam mana? Buat kajian. Buat kajian, oh jumpalah obat untuk sakit A, obatnya adalah B. Kan? Itu melalui eksperimen. Masuk makmal, tengok kan. Tengok apa nama ni, buat kajian kalau campur-campur ni jadi apa. Itu adalah eksperimen. Eksperimen Okey. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ilmu yang didapati oleh sesetengah orang melalui ilham. 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 Dia ilham ni banyak kepada orang yang menulis buku ilham. Ha. Dalam hal ini Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan bahawa maklumat yang diperolehi melalui ilham merupakan suatu keistimewaan. Okey, sebelum tu Abu Mansur Al-Baghdadi merupakan seorang ulama dalam bidang akidah. Dia kata apa? Dia kata maklumat yang diperolehi melalui ilham merupakan satu keistimewaan. Umpamanya apa dia? Merasai keindahan bait. Bait itu adalah prosa sesebuah syair dengan rentak-rentaknya yang tertentu. Jadi benda tu dia berlaku secara secara ilham. Kita macam mana cakap orang yang mengetahui keindahan bahasa, benda tu dia adalah anugerah. Anugerah. Orang seni je boleh memahami keindahan bahasa ni. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai syair. Syair ini dalam bahasa Arab, kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan dapat merasai keindahan bahasa Arab. Kita kan, kita baca Quran, kita akan merasai keindahan Al-Quran. Kadang kita tak perasan. Kadang kita tak perasan. Quran yang kita baca tu, dia ada susunan yang cukup indah. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Kita baca surah apa surah? Surah apa surah? Al-Fil. Surah Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik. Yang tanya, dekat mana indahnya surah Al-Fil yang kita baca ni? Sebagai clue, hujung setiap ayat tu berakhir dengan apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, hujung setiap ayat tu dia akhir dengan apa? Hujung setiap ayat tu dia berakhir dengan, siapa boleh bagi jawapan? Hujung setiap ayat dalam surah Al-Fil dia berakhir dengan huruf dia ke Ustaz? Lam ke? betul, huruf lam kan? Hmm. Perasan tak Lam. setiap daripada ayat tu berakhir huruf lam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lam.
sampailah hujung. Ini adalah susunan dipanggil sebagai apa? Sebagai rentak-rentak ataupun arut. Baik. Cumanya yang merasai keindahan. Dia ini saya cerita ni sebab Quran yang kita biasa baca kan. Dalam bahasa Arab dia ada namanya syair. Syair ni orang yang merasai keindahan bait atau keindahan bait syair itu dengan rentak-rentaknya tertentu, mungkin seorang badui yang tidak mengerti apa-apa pun mengetahui rentak syair tersebut, sedangkan seseorang yang bijak dalam disiplin teori ilmu yang lain pula tidak mengetahuinya. Jadi dia dalam bentuk ilham. Dia kalau tanya kan, ni macam mana teori je? Teori tak tahu, tapi saya merasai benda tu indah. Contoh mudah lah, contoh mudah kan. Kita belajar bahasa. Kadang kita tak tahu pun teorinya macam mana. Tapi bila kita baca tu, ini tak betul, ini macam salah ni, ini macam salah ni. Contoh, seseorang itu dilarang apa ni, macam ni ayat mudah sikit lah. Kita dilarang untuk pembaziran. Betul, ayat kita dilarang untuk pembaziran ketika mana kita makan. Macam tak betul lah. Patutnya kita dilarang membazir ketika makan. Tapi kalau orang tanya dari sudut tata bahasanya macam mana? Dari sudut tata bahasanya macam mana? Jadi kita pun nak jelaskan secara teori tak apa. Tapi dari sudut kita rasa macam dia tak kena dengan laras bahasa tu. Contoh kan, kalau bahasa Inggeris kan, contohnya I like to eat durian. Tiba-tiba ada orang kata I likes to eat durian. Kita kenapa macam tak bunyi tak best. Cuba jelaskan dalam bentuk tata bahasa, grammarnya dekat mana salah. Kita pun kita tak ingat. Tapi aku rasa benda tu salah, tapi nak tengok nak jelaskan dalam bentuk teori, dalam bentuk grammarnya, aku tak reti, tapi maksud salah benda tu. Kan contohnya orang kata apa lagi? Kan dia ada past tense, ada present tense semua tu kan. Jadi kita tak ingat sangat, tapi bila mana kita tengok, contohnya kan, anak kita tulis karangan dalam bahasa Inggeris, kita baca salah awak tulis ni, sepatutnya macam ni. Kenapa salah, Ma? Kenapa salah, Ibu? Sebab dia salah lah. Kita nak cerita pun salah, kita nak cerita pun tak tahu, tapi sebenarnya bila kita baca tu, sebab kita dah selalu dengan bahasa Inggeris ni, jadi bila kita baca tu, kita rasakan bahawa susunan tak betul. Dia punya bunyinya tak kena dengan lidah kita, dengan apa yang kita dah biasa baca. Jadi itulah yang sebut sebagai ilham. Jadi kita tak tahu, tapi kita boleh merasakan itu adalah salah. Itu ilham. Pakar bina syair telah berusaha menghasilkan kaedah-kaedah untuk mengetahui rentak alunan syair yang dikenali dengan nama ilmu arud. Ilmu arud. Kalau ni panjang lagi ni. Ini panjang lagi, saya ingat kita sambung bulan hadapan. Kita dah 1 jam lebih dah kan. Jadi oleh kerana malam ni agak berat sikit, saya tak naklah panjang-panjang sangat. Aku nanti Kang bulan depan tak datang lagi dah. Payahlah ilmu akidah ni Ustaz. Tak nak datang lagi dah, tak nak datang lah bulan depan. Nak faham payahlah, nak cari ilmu dah mudah je. Kan? Macam tu. Semua ilmu ni ada dia punya nature dia. Ada yang mudah kan. Kita belajar tafsir Quran mudah je. Belajar tafsir macam ni mudah kan. Kita belajar tafsir belajar hadis, kita mudah je faham. Tapi ilmu akidah ni dia perlu kepada berfikir dulu. Last kali tu barulah kita akan nampak. Sebab ni yang kita belajar ni basic dulu, kita kumpulkan basic dulu. Jadi bila dah sampai tengah nanti barulah mudah kita nak faham. Wallahu alam, saya serahkan semula kepada Dr. Marina. Terima kasih Ustaz. Jadi saya bukalah kalau ada sebarang soalan daripada sahabat-sahabat, bolehlah tanya pada Ustaz. Mungkin susah juga nak tanya kan sebab kita pun baru. Tapi kalau ada soalan bolehlah utarakan, kalau Ustaz boleh berikan lebih penjelasan.
Saya ada satu lah nak tanya Ustaz yang tadi tu, Silakan. yang Ustaz kata dalil-dalil zon ni tidak mempunyai tempat dalam ilmu akidah dan usuluddin. Ustaz kata contoh dia hadis, yang ini saya tak faham. Contoh Okey. hadis dari zon ni yang hadis macam mana? Okey, dia macam ni. Dia kalau nak cerita panjang-panjang, tapi saya bagi ringkas tu. Hadis ni dia ada beberapa kategori. Hadis sahih, dia ada hadis sahih itu sama ada hadis itu hadis yang mutawatir ataupun hadis ahad. Apa makna hadis mutawatir? Hadis mutawatir ni adalah setiap, kan hadis ni kan dia sampai pada kita kan, contohnya setiap setiap perawi, lapisan perawi. Contohnya kan hadis itu daripada Nabi sampaikan kepada sahabat. Sahabat dah dengar tu berapa orang? Sahabat dah dengar tu ada 10 orang. Dengar hadis Nabi tu. Sahabat pun sampaikan kepada tabi'in. Tabi'in ni sampai tabi'in merupakan murid sahabat. Berapa orang yang dengar? 10 orang. Setiap lapisan yang sampai melalui Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, jumlahnya ramai. Jumlahnya ramai. Sampailah kepada Imam Bukhari, jumlahnya ramai. Imam Bukhari pun bukukan. Antara Imam Bukhari dengan Nabi ada berapa generasi? Mungkin ada 5 generasi. Jadi setiap generasi yang menjadi rantaian kepada sampainya hadis itu, yang meriwayatkan adalah ramai. Contoh satu hadis. Nabi sampaikan hadis itu kepada sahabat. Berapa orang? 10 orang yang dengar Nabi sampaikan hadis. Jadi kemudian hadis ini sampai lagi kepada anak murid sahabat. Berapa orang dengar? 10 orang. Jadi setiap tabaqat, setiap lapisan itu dia ramai yang meriwayatkan. Jadi ini namanya hadis mutawatir. Hadis apa? Hadis mutawatir. Dalam akidah, hadis mutawatir tak boleh tolak. Tolak hadis mutawatir sama dengan tolak Al-Quran. Ada satu jenis hadis lagi tu. Hadis tu dia sahih, tapi hadis tu dia Nabi sampaikan kepada sahabat, mungkin ramai, 10 orang. Sahabat sampaikan kepada tabi'in, yang dengar tak ramai. Mungkin seorang dua saja. Jadi, setiap lapisan itu tidak ramai yang mendengarnya. Mungkin seorang, mungkin 2 orang. Maka hadis itu nama hadis ahad. Hadis ahad ni, dia tak boleh nak jadikan hujah dalam akidah. Melainkan kalau dia banyak, hadis yang sama tapi ramai yang meriwayatkan, maka dia boleh jadi boleh jadi seolah-olah macam hadis yang peringkat pertama tadi, hadis mutawatir tadi. Baik. Bila kita sebut hadis, ada mutawatir, ada hadis ahad. Jadi hadis ahad inilah yang disebut sebagai hadis zon. Dia tak boleh nak sampai kepada tahap kita nak berhujah dalam akidah. Melainkan kalau hadis yang ahad tadi ni dia banyak yang meriwayatkan, maka dia boleh jadi naik kepada martabat hadis mutawatir. Adapun Al-Quran, semuanya mutawatir. Semuanya mutawatir. Bermakna sahabat-sahabat dengar tu dalam jumlah yang ramai, dan tabi'in dengar tu dalam jumlah yang ramai, dan sampai pada kita pun jumlah yang ramai, dan tak mungkin boleh berlakunya orang bersepakat untuk berbohong, untuk mengubah Al-Quran sana dan sini. Jelas, Doktor? Jelas Ustaz. Ustaz, contoh hadis zon ni yang mana Ustaz? Satu contoh. Ustaz, unmute Ustaz. Kalau hadis yang kita sebut zon tak zon ni, yang kita nak cerita malam ni dalam bab akidah saja. Contoh contoh berkaitan dengan banyak juga hadis tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, hadis itu dia levelnya adalah hadis ahad. Mana kata kalau dia tak sampai kepada kalau kita tolak tu ni jadi kafir, tak jadi macam tu. Tapi kalau Quran cerita pasal kiamat, kalau kita tolak kita kafir. Tapi kalau hadis, setengah hadis yang cerita pasal tanda-tanda kiamat, hadis tu dia tidak sampai kepada tahap mutawatir, dia masih lagi dalam peringkat zon. Maka kalau kita tak percaya pun, dia tak adalah sampai kepada kufur. Tapi saya nak ceritakan contoh malam ni tu,
Nanti saya bawa contoh pada minggu pada bulan hadapan lah. Minggu depan ke bulan depan, tengoklah. Ustaz, kita ada satu kuliah tahlil lagi Ustaz, Jumaat minggu terakhir, minggu keempat. Okey. Minggu keempat Ah, insyaAllah saya akan bawa contoh insyaAllah. Okey, baik. Okey, jadi ada sebarang soalan ke lagi? Okey, kalau tak ada Ustaz, kita tutuplah Ustaz majlis kita malam ini dengan sedikit doa berustaz dan seterusnya dengan tasbih kafarah dan suratul as. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa pasangan-pasangan kami ya Allah, dan juga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang suka menuntut ilmu agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat dan sentiasa patuh kepada perintahmu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami mempelajari ilmu agamamu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa next week ya untuk kuliah tadabbur kita. Okay, InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih.